Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi kita bertemu dalam video kali ini untuk kita meneruskan pengajian ibadah kita dalam tajuk mandi wajib. Okey, kita hampir sampai ke penghujung pelajaran ini, iaitu hikmah mandi wajib. Apakah hikmah di sebalik kita ini syariatkan untuk kita ni mandi wajib? Apakah hikmah dia? Tengok muka surat 44. Okay. Hikmah mandi wajib. Yang pertama adalah mendapat keridaan Allah. Itu yang pertama. Kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tujuan hidup kita. Kita nak mendapat redha. Okey, yang kedua adalah amalan diterima oleh Allah. Apabila kita mandi wajib, segala amalan yang kita buat, solat, baca Quran, semua itu diterima. Kalau kita tak mandi wajib, solat, puasa, bukan puasa, solat, baca Quran, semua tu itu adalah tidak diterima oleh Allah kerana kita tidak mandi wajib sebelum beribadah. Okey, yang ketiga adalah bersih, sihat dan segar. Ini antara hikmah dia lah. Badan kita bersih, badan kita berasa sihat dan kita rasa lebih segar. Nombor 4 adalah hidup. Yang keempat adalah hidup ceria, hidup lebih ceria. Yang kelima adalah membersihkan diri daripada bau badan. Siapa dia yang dia jenis badan yang berbau, okey, jadi badannya lebih bersih daripada sebelum itu. Okey. Yang keenam adalah kita mengembalikan kekuatan tenaga badan. Antara hikmah dia adalah manusia ni apabila dia rasa badannya lemah, tapi lepas dia mandi, tengok-tengok badan kita menjadi kuat semula. Tadi sebelum mandi tadi mengantuklah sangat-sangat. Lepas mandi, segar dah. Saya dah kuat dah. Itulah antara hikmah dia untuk mandi. Okey. Nombor 7. Nombor 7 adalah membezakan diri dengan orang bukan Islam. Itulah bezanya orang Islam dengan orang Islam. Orang Islam apabila kita berhadas besar, kita berbeza dengan orang kafir, orang bukan Islam. Depa ni kalau depa berhadas besar, depa tak gaduh pun mandi, tak gaduh pun ambil ayat sembahyang kalau depa berhadas kecil. Tetapi kita berbeza, kita Islam ni menjaga kebersihan. Jadi kalau kita berhadas besar, kita kena mandi wajib. Kalau kita hadas kecil, kita kena berwudu. Okey, boleh tengok muka surat 45, iaitu mandi sunat. Apa itu mandi sunat? Mandi sunat ialah mandi yang dikerjakan oleh seseorang untuk memperoleh pahala daripada Allah. Ni apa dia mandi sunat adalah mandi yang dibuat untuk mendapat pahala. Okey, apabila ditinggalkan mandi sunat ini tidak menjadi masalah dan tidak dicela oleh Allah. Okey, mandi sunat ni apabila ditinggalkan mandi sunat ini tidak menjadi masalah dan tidak dicela oleh Allah. Kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tak buat, kita tak dapat dosa pun dan kita tak dapat celaan daripada Allah pun. Kita tak dapat apa pun kalau kita tak buat. Tapi kalau kita buat, dapatlah pahala. Okey, contoh-contoh mandi sunat. Apa jenis contoh-contoh mandi sunat? Yang pertama adalah mandi sunat Jumaat. Sebab itulah sebelum kita nak pergi sembahyang Jumaat, kita disunatkan untuk mandi dahulu. Mandi dahulu bagi bersih badan. Kita niat mandi sunat Jumaat, jadi kita dapat pahala daripada Allah. Okey, apa dia bukti dia? Kita ada hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim, apabila seseorang kamu ingin menghadiri solat Jumaat, maka hendaklah ia mandi. Jadi ini adalah hadis yang mengatakan kelebihan untuk kita mandi
ataupun kita mandi sunat Jumaat. Okey, yang seterusnya mandi sunat 2 hari raya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dia yang menunjukkan bahawa mandi sunat itu pada 2 hari raya itu sangat baik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari raya fitrah dan hari raya korban. Hari raya fitrah ni hari raya Aidilfitri lah. Hari raya korban ni hari raya haji. Riwayat Imam Ibnu Majah. Okey. Dua-dua ada hadis. Nak mandi sunat Jumaat ada hadis, mandi sunat 2 hari raya pun ada hadis, dua-dua sunat. Okey. Yang ketiga adalah mandi sunat ihram. Apabila kita nak pergi haji tu kita akan pakai ihram. Pakai ihram ni sebelum kita nak pakai tu kita kena mandi dulu. Ihram ni adalah kain yang kita lilit badan kita dengan kain putih semasa kita mengerjakan haji. Kalau kamu bisa tengoklah dekat TV ke kat dalam buku ke, ada kalau lelaki dia akan melilit badan dia dengan kain putih. Mandi sunat kerana wukuf di Arafah. Ni pun benda yang kita buat pasal haji juga. Ketika kita nak wukuf di Arafah itu, kita berhenti saat di Arafah tu, kita disunatkan untuk mandi. Mandi di Arafah. Mandi sunat ketika nak wukuf di Arafah. Seterusnya adalah mandi sunat selepas memandikan jenazah. Kita punya kawan kita ataupun orang kampung kita baru kerja meninggal, kita pun tolonglah kita mandikan jenazah. Kita mandi. Lepas jenazah dah settle dah semua, kita pula sunat mandi selepas kita mandikan jenazah. Itu sunat kepada kita. Okey, kita dapat pahala kalau kita mandi. Tak mandi pun tak apa, tapi seelok-eloknya kita mandi, dapat pahala. Seterusnya adalah mandi sunat solat istisqa. Apa tu? Minta hujan. Solat istisqa ni apabila berlaku kemarau yang panjang, hujan tak turun-turun. Jadi kita sunat untuk mandi wajib, mandi sunat ketika kita nak solat istisqa, untuk kita minta kepada Allah bahawa turunkanlah hujan pada masa tu. Solat sunat untuk minta hujan. Itulah di antara mandi sunat yang ada. Sebenarnya ada banyak lagi mandi sunat. Jika kita berada di dalam, kalau kita nak mandi saja pun, saja nak mandi kat dalam bilik air tu, kat mana-mana kita niat untuk membersihkan diri kita kerana Allah Ta'ala, itu pun dah mendapat pahala sunat. Itu sahaja. Okey. Setakat itu sahaja video kita pada kali ini. Kita akan jumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.